Astagfirullahaladzim. Syari masalah. Qabul yang difakir kainah. Orientalis zaman kolonial. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa la manja minallah illa ilaihi. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para skuad munajat umat, para penuntut Raf Akademi Muslimin Muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni kita berada pada 8 Rejab. Alhamdulillah, kita insya-Allah mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah berikan kita kekuatan, ruang dan masa, peluang dan ruang, masa dan tenaga untuk kita terus beramal insya-Allah, untuk kita menghidupkan malam-malam bulan yang Allah muliakan, iaitu bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Insya-Allah kita nak hidupkan, ya, bila kita nak hidupkan malam man qamal lail, ini membangunkan, mendirikan malam. InsyaAllah dengan apa? Kita nak dirikan malam kita dengan majlis-majlis ilmu. InsyaAllah bermula dengan maghrib tadi. Kemudian kita terus dengan perbahasan-perbahasan ilmiah, dengan amalan-amalan yang kita dah lazimi. Dan Alhamdulillah dalam pengajian kita insyaAllah dan tafsir kehidupan, hakikat kehidupan, Allah SWT izinkan kita bermula perbahasan untuk setiap malam ni. Start daripada 2019 lagi insya-Allah sampailah ke hari ini. Dan Allah tambahkan lagi pengisian untuk malam dengan munajat umat. Ni munajat umat ni yang kita nak usahakan insya-Allah untuk kita istiqamahkan, kita nak mulazamah, kita nak melazimi, nak lazimkan diri untuk kita niat untuk kita berkhidmat kepada umat. Kita bagi masa pada malam ini, setiap malam insya-Allah start pukul 11.30 kita bermula untuk kita sama-sama bermunajat dan mendoakan. Kita mendoakan. Doa silahul mukmin. Doa senjata bagi orang mukmin. Dan dengan berwasilahkan, kita berdoa dengan berwasilahkan, kita tawassul dengan dikiraati suratul Fatihah. Dengan amalan kita membaca surah Al-Fatihah 9 kali bacaan dengan kaedah 7 qiraat 14 riwayat. Dan kaedah ini hanya boleh dibacakan secara live bersama dengan saya, kerana padanya ujungnya ada doa khusus. Doa khusus yang kita akan bacakan tawassul. Tawassul dengan Al-Fatihah, yakni dengan kalamullah sendiri dalam Quran. Kita tawassul dengan Al-Fatihah pada doa yang penghabisan ni nanti kita akan doa
Allahumma bilhaqqil Fatihah wa bihaqqil ladzi jaa bil Fatihah wa bihaqqika man unzilat alaihi al-Fatihah as'aluka. Nas'aluka, asalnya as'aluka tu mufrad lah seorang. Bila nas'aluka, maka kita doa secara berjemaah. Bila nas'aluka an bisirri, dengan perlahan, maka niatlah, mohonlah apa-apa hajat pun, insya-Allah. Berkata guru saya, Sahibul Fadilah Datuk Syekh Salihuddin Omar Qari, yang mengijazahkan saya dengan amalan tersebut. Beliau mengatakan bahawa yang pertama, Al-Fatihah itu sendiri sudah maklum, ibu bagi segala ruqyah. Ibu bagi segala ruqyah. Jadi memang orang kata apa, keberkesanan itu tidak lagi dinafikan lagi, insya-Allah. Tinggal lagi kita nak yakin ketika beramal. Dan antara amalan yang dengan suratul Fatihah itu, yang mana dia menjadi kafah, pelengkap. Dan solat jadi rukun. Kalau kita baca 113 surah tanpa membaca Fatihah, tak sah solat kita. Tapi kalau kita baca Al-Fatihah saja setiap rakaat, tak baca 113 surah, sah. Kalau ikutkan bacaan surah kita dalam Quran, menunjukkan Al-Fatihah ini pelengkap. Jadi dia juga pembuka pintu bagi segala pintu. Ini pintu rezeki, pintu kesihatan, Fatihah. Ini pembuka. Jadi insya-Allah dengan amalan ni, pelbagai hajat yang kita hajatkan, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah. Untuk mengerti saturasi yang disembunyikan boleh ke Ustaz? Dan nama pun disembunyikan, berapa nak tahu? Dah disembunyikan, biarlah dia sembunyi, duduk dan diam. Kadang-kadang kita nak tahu, tiada keperluan nak tahu. Jadi kita sekadar tahu apa yang kita tahu, insya-Allah. Baik jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dalam perbahasan sebelum kita teruskan dengan munajat umat, saya bersiaran di tempat kita kuliah, surah apa nama? Al-Mujtabah. Al-Mujtabah, tempat kita kuliah tadi, lepas Isyak. Lepas kuliah lagi tadi, kita bermuzakarah pula dengan ahli lajnah jemaah penuntut ilmu tadi. Jadi tengok timing, kita terus live kat sini lah. Jadi alhamdulillah saya tak kesorangan di sini, bersama dengan jemaah kita juga ada di sini, insya-Allah. Jadi sebelum kita teruskan dengan munajat umat ni, insya-Allah. Semalam saya nak sambung sikit perbahasan tentang husnul khatimah semalam, Mas sekalian. Semalam saya bincangkan tentang bagaimana kita nak menyelesaikan masalah kehidupan kita ini dengan kita terus melihat kepada ending, kepada suatu perkara tersebut. Masalah kehidupan kita ini akan selesai dengan kita memahami tentang husnul khatimah. Macam mana tu? Okey. Kalau kita perhatikan tentang husnul khatimah ini, pengakhiran yang baik. Husnul khatimah, sudah pasti bila kata nak pengakhiran yang baik, di saat kita sedang mengalami masalah-masalah atau perjalanan kehidupan kita, walaupun kita anggap satu perkara itu satu benda yang buruk, Mas sekalian, bagi kita lah sakit ke apa ke, tapi bila kita sudah minta pada Allah untuk husnul khatimah dengan yakin bahawa insya-Allah setiap masalah yang kita lalui itu Allah akan bantu kita untuk selesaikan menjadi baik. Sebab kita ditakdirkan sekiranya Allah Ta'ala berikan kita husnul khatimah, kita terus pergi kepada ending dia, akhir kita nak baik. Jadi bila kita akhir kita nak baik, sudah pasti masalah yang kita lalui itu akan berakhir dengan baik. Sebab kita nak mengakhiri hidup kita dengan kebaikan. Tapi kalau kita tidak memikirkan tentang husnul khatimah, kita sekadar nak menyelesaikan masalah, ya mungkin selesai masalah kita, tetapi belum tentu dapat husnul khatimah. Atau boleh jadi tidak dapat husnul khatimah dan tak selesai masalah. Boleh jadi. Jadi bila kita tumpukan terus kepada nak akhir dengan baik, sebagai contohlah, tamsilannya kita nak berhenti kerja, kita nak berhenti kerja dengan baik. Jadi sudah pasti setiap kerja yang kita nak akhiri itu, nak habiskan kerja itu, kita akan habiskan dengan baik. Walaupunlah macam mana keadaan sibuk kita sekalipun, dengan orang kata apa, dengan itu tak siap, ni tak siap, kita tak komit dengan apa kepulang kerja kan. Tapi bila kita nak berhenti, nak habis dengan baik, kita target nak berhenti dengan baik,
maka apa sahaja yang pending semua tu kita akan selesai, supaya kita boleh berhenti dengan baik. Automatik secara tidak langsung semua perkara yang kita lalui dalam hidup kita itu akan selesai dengan baik apabila kita tumpukan terus kepada husnul khatimah. Jadi pengakhiran yang baik, kalau kita kaji tentang perbahasan tentang boleh mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah atau menyebut kalimat Allah, pengakhiran yang baik ni apabila kita berakhir dengan perbuatan yang baik. Kata Nabi SAW, kita akan mati dengan apa yang kita suka. Jadi nak faham pengakhiran yang baik itu adalah dengan kita berakhir dengan perbuatan yang baik. Bila perbuatan yang baik itu ada perbuatan yang membawa kita untuk ingat Allah, dan perbuatan yang membawa kita kepada keredaan Allah. Jadi penting untuk kita digunakan akal yang waras untuk kita berfikir. Segala kelakuan kita, perilaku kita, Allah suruh kita berfikir untuk melakukan, bukan berfikir untuk menentukan. Jadi Allah bagi kita berfikir untuk melakukan. Sebab tu kita nampak kita ada pilihan. Pilihan itu bermaksud adalah satu gerak yang Allah berikan kepada kita untuk kita memilih untuk melakukan, sama ada nak melakukan yang baik atau yang buruk, dengan akal fikiran yang waras yang telah dimasukkan dengan hukum hakam yang jelas. Tapi Allah tidak suruh fikir untuk menentukan, kerana menentukan itu adalah kuasa Allah. Melakukan itu adalah Allah bagi kepada manusia untuk kederat, untuk kita melakukan kebaikan atau keburukan. Itu kita dipertanggungjawabkan atas perlakuan, bukan dipertanggungjawabkan untuk menentukan. Jadi manusia atau kita tidak dipertanggungjawabkan untuk menentukan. Saya kata tentukan, kerana ketentuan itu di sisi Allah. Tapi kita dipertanggungjawabkan untuk melakukan. Jadi untuk pergi kepada husnul khatimah, maka Allah berikan kita akal yang waras untuk kita berfikir untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu adalah suruhan, bukan pilihan. Allah suruh berbuat baik, walaupun ada baik dan buruk di depan kita. Ada baik dan buruk, bukan suruh pilih yang baik dan buruk. Tapi Allah buat baik dan buruk untuk membezakan baik dan buruk, supaya kita melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk, atau menjauhkan yang buruk. Dan beruntunglah mereka yang menyucikan, rugilah mereka yang mengotorinya. Itulah jemaah sekalian, alhamdulillah. Jadi kita fokus to the ending, to the end. Pengakhiran yang baik, pasti perjalanan akan yang baik. Sebab tu antara tagline ataupun yang kita akan semarakkan itu adalah indahkan matimu, indahlah hidupmu. Indahkan matimu. Bagaimana nak indahkan matimu? Dengan kita mengindahkan hidup. Hidup ini diindahkan dengan perjalanan menuju kematian. Perjalanan menuju kematian itu, kematian yang bagaimana? Kematian yang membawa kepada pengakhiran yang baik. Jadi kita minta kepada Allah, bermula dengan minta lah. Minta ya Allah matikan aku dalam husnul khatimah. Minta kebaikan yang baik, kematian yang baik. Maka dalam kita meminta kebaikan yang baik, berakhir dengan yang baik, maka segala perjalanan hidup kita semuanya akan baik-baik, InsyaAllah. Susah macam mana pun, dia akan jadi baik-baik dia. Tough macam mana pun, dia akan jadi baik-baik je, InsyaAllah. Sebab apa? Sebab kita fokus kepada pengakhiran yang baik. Kalau kita hanya fokus kepada masalah saja, maka masalah kan mungkin selesai, tapi kita tak tahu ending kita. Jadi kita fokus yang besar, maka yang kecil-kecil akan terikut sekali. Kita fokus sebagai contoh 1 juta, automatik 100 ke 1000 ke akan follow sekali. Fokus pada akhirat, dunia akan datang sekali. Dia macam itu. Nak fokus kepada akhirat tu mati je tadi. Dia fokus pada kematian, sebab alam akhirat itu kena melalui mati. Percaya kepada hari akhirat, ini kematian kita, maka
automatik dunia akan diperbaiki dengan baik. Mengakhiratkan dunia, sekalian. Baik, insya-Allah kita teruskan dengan munajat umat, insya-Allah. Jadi saya nak bacakan kaifiat ni dulu, kaedah mungkin bagi yang baru yang dalam TT ni. Baik, kita akan baca suratul Fatihah. Seperti sedia maklum, kita selalu baca Fatihah mengikut riwayat Hafsun, Imam Hafsun. Ya, ini dengan bacaan yang sedia ada kita bacalah. Nanti jemaah sekalian akan dengar beberapa perubahan pada kalimah-kalimah tertentu. Sebagai contoh, 5 bacaan pertama perubahan pada Maliki Yaumiddin, dibuang satu huruf alif, tidak dipanjangkan. Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin, satu harakat saja, Maliki Yaumiddin. Jadi ia tidak mengubah maksud, dia maksud tetap sama, cuma kaedah bacaan saja berbeza. Maliki Yaumiddin. Kedua, perubahan pada alaihim, bacaan yang kedua, perubahan kepada Maliki Yaumiddin masih sama, alaihim akan berubah kepada alaihimu. Bacaan yang ketiga, perubahan masih sama, Maliki Yaumiddin. Perubahan pada kedua, ihdinas sirah, bertukar menjadi huruf sin, ihdinas siratal mustaqim. Sad yang kedua pun masih bertukar kepada ihdinas siratal mustaqim, siratal lazi, sin, dan mengekalkan pada bacaan pertukaran pada alaihimu. Itu bacaan yang ketiga. Bacaan yang keempat, Maliki Yaumiddin, satu harakat. Perubahan kepada sad kepada zai, ihdinas siratal mustaqim. Turut berubah pada siratal lazi yang kedua, siratal lazina an'am, dan perubahan pada alaihim bertukar kepada alaihum, ghairil maghdubi alaihum waladdallin. Itu bacaan yang keempat. Bacaan yang kelima, perubahan pada Maliki Yaumiddin, dan perubahan masih dikekalkan pada ihdinas siratal mustaqim. Cuma siratal lazi yang keduanya itu kembali kepada asal pada Hafsun, yakni siratal lazi an'amta alaihum, masih mengekalkan pada hum. Itu bacaan yang kelima. Dan bacaan yang keenam kembali kepada riwayat Hafsun, yakni sebagaimana yang kita baca, Maliki Yaumiddin, 2 rakaat Maliki Yaumiddin, dan seterusnya sebagaimana yang kita sering kali kita bacakan riwayat Hafsun. Bacaan yang ketujuh kita akan ubah kepada surah Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, 2 rakaat Ar-Rahmanir Rahim, wasat dia akan sambung Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, 2 rakaat. Yang seterusnya, ayat yang seterusnya bacaan sama macam riwayat Hafsun. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bacaan yang ke-8, Ar-Rahmanir Rahim, 4 rakaat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dan bacaan seterusnya sama, Siratal ladzina an'amta alaihim ila akhir ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bacaan yang ke-9 yang terakhir, 6 harakat, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang lain perubahan seterusnya adalah masih mengekal pada riwayat Hafsun, Siratal ladzina an'amta alaihim ila akhir ayat. Begitulah 9 kali bacaan mengikut kaedah 7 qiraat 14 riwayat. Dan setelah habis bacaan yang ke-9, saya akan bacakan doa khusus tawassul bi qiraatil suratul Fatihah 7 qiraah 14 riwayat dengan bacaan Allahumma bil haqqil Fatihah wa bihaqqil ladzi jaa bil Fatihah wa bihaqqika man unzilat alaihil Fatihah. Ketika saya sebut nas'aluka an ya Allah bisirri fi kulli hajat, sebutlah setiap hajat yang ada. Dan jemaah sekalian dinasihatkan mana yang ada air
boleh buka, kita ruqyahkan air, jadikan air untuk bacaan ruqyah Al-Fatihah. Jadi yang mana sudah ada, alhamdulillah, yang belum boleh adakan. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi asbab penyembuhan bagi semua penyakit, InsyaAllah. Baik, kita mulakan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب سوسن umat Islam di seluruh dunia ya Allah khususnya di Palestin Yaman fi kulli makan fi kulli zaman ya Allah butuh kota Islam keselamatan Indonesia ya Allah khususnya ya Allah نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan bersama jemaah yang ada pada malam ya Allah memudahkan segala urusan kami dunia akhirat ya Allah memudahkan ya Allah memudahkan ya Allah memudahkan ya Allah kabulkan segala hajat kami dunia akhirat ya Rabb ya Arhamar Rahim نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب في كل حاجة يا الله يا رحمة يا رحمة الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم لا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Malam ni Allah izinkan kita untuk kita beramal dengannya, yakni Bikirati suratul Fatihah. Hari yang baru tadi ada yang bertanya boleh ke Ustaz Maliki Yaumin dipendek. Itu saya kata tadi, saya dah bagi kaifiat bacaan, kaedah bacaan. Yang dibacakan tadi adalah 7 qiraat, yakni 7 imam dengan 14 riwayat dengan anak-anak murid ni sekali.
yang menjadikan kita baca 9 kali bacaan tadi. Ya. Dia tidak berubah pada maksud pun. Dia hanya perubahan pada kaedah. Itu pun pada huruf-huruf yang terlibat sahaja. Dan alhamdulillah pada ujungnya itu yang menjadi khusus tu, sebab ada doa khusus pada ujungnya, Allahumma bil haqqil Fatihah. Dan bacaan tadi jemaah sekalian ada sanad ijazahna silsilah daripada Sayyidul Fadil Datuk Syekh Salihuddin Maqari, alhamdulillah, dan terus sampai ke hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada silsilah bacaannya, dan doa khusus tadi itu diberikan hanya kepada yang diberi, kata Tuan Guru sendirilah. Dan alhamdulillah Allah izinkan saya dapat untuk baca doa tu adalah kena ambil 14 riwayat 7 qiraat bacaan, 30 juzuk lah kena baca lah. Dia tidak boleh ambil doa tu saja. Ada ketika tu dia inbox saya minta doa tu untuk dibacakan. Saya kata bukan tak boleh, tapi ianya adalah khusus kepada yang sebagaimana adab yang diberikan oleh Tuan Guru sendiri, yakni bacaan itu asalnya memang seorang dia, saya baca seorang-seorang. Jadi mana-mana yang ada hajat untuk ruqyah ke apa-apa, maka saya akan bacakan as'aluka an khusus nama. Tapi memandangkan kita kesuntukan masa, nak jumpa seseorang pun mungkin tak dapat, yang ada permasalahan, jadi saya minta izin lah kepada sebuah fadlah Tuan Guru sendiri, bertanya boleh tak kalau saya bacakan secara terbuka. Alhamdulillah beliau bagi izin. Tinggal lagi nak ada real time lah macam ni, kita datang baca. Dia tak boleh baca ulangan, tak boleh baca tengok, dia kena ada baca bersama dengan saya. Melainkan ambil juga 14 riwayat 7 qiraat, melainkan ambil dan juga dapat sanad doa tersebut, bolehlah baca sendiri. Macam contoh, ada pun kadang saya baca, bila-bila saya nak baca, saya bacalah. Juga saya niatkan untuk jemaah semualah. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah. Itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa pada perjumpaan seterusnya. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Dan kita sekali lagi kepada yang baru tengok di DDT, ada banyaknya buku baru ni, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Juga di HB juga kalau ada yang baru. Jadi kita bersiaran setiap malam bermula 11.30 sehingga pukul 12 lah, 12 suku, ataupun kadang kalau lambat dan saya mula pukul 11.45 macam itulah. Dan kita usahakan untuk setiap bermula Rejab ini, InsyaAllah saya cuba, moga Allah izinkan tiada postpone lah. Walaupun lambat juga 11.45 ke 11.50 kita akan live juga. Ataupun ada 5 minit lagi masa kecederaan pun kita live juga. Sebab kita nampakkan ambil peluang pada bulan yang Allah muliakan ni, bulan haram ni. Haram ni bila makna dengan Allah muliakan. Haram ni itu mulia macam tanah haram. Ini tanah yang Allah muliakan. Jadi kita ambil peluang untuk kita bermunajat bersama-sama. Kita baca doa dah, kita baca dah sendiri-sendiri tu betul dah. Tinggal lagi kaedahnya mas sekalian, kalau kita kumpul macam kita baca ni. Jadi kita minta, ini yang diajar juga oleh almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kata apa? Kalau kita tak sempat nak minta banyak-banyak permintaan, kita minta satu permintaan untuk yang banyak-banyak tu. Apa dia? Ya Allah, makbulkan doa aku pada setiap kali aku berdoa. Tu blanket approval ni doa. Kadang kita tak ada nak minta sesuatu. Jadi waktu-waktu tertentu tu, contoh kalau kita pergi Mekah kan, tempat yang paling mustajab kali kat mana kat Mekah? Yang ramai orang duk ingat kat Hajar Aswad pun tak ada, tak sempat doa kat situ pun. Di Multazam tu ada hadis sahih. Di Multazam tempat yang paling mustajab. Dalam banyak-banyak tempat mustajab, Hijri Ismailnya, Pancung Mas, bertentang ataupun berhadapan Hajar Aswad ataupun menghadap Kaabah, yang paling mustajab itu adalah di Multazam. Tapi nak dan kaedah dengan kaedah meletakkan badan, Nabi beristilah macam tu terus. Pipi kena, tapi nak dapat tu macam mana dia dapat Hajar Aswad macam gitulah. Tapi kalau dapat tak sempat dah nak baca semua. Jadi di saat waktu-waktu mustajab, apa nak buat? Ya Allah, mustajabkanlah doa aku di waktu-waktu aku meminta. Tu. Fi kulli hajat, ataupun ya Allah, kabulkan bagi setiap hajat. Setiap kali aku berhajat. Macam itulah caranya. Nah, insya-Allah. Ustaz hukum minta upah bagi jawapan dalam exam. Tak faham soalan.
orang Melaka zon selatan jemput datang hari Sabtu 27/21. Kita buat halaqah fitness call. Tak ada. Allah Allah. Ustaz, apa korang ajak boykot jangan tunaikan umrah dan haji? Pelik benar boykot tu. Boykot dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Ada umrah dengan haji nak boykot kan gara-gara Saudi ke? Jangan. Haji dengan umrah tu ibadah. Mereka hanya pentadbir, pengurus dia. Jangan kerana marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Jangan kerana nyamuk, kelambu dibakar. Tak kenalah. Even ulama pun menzahirkan kaedah apa maksud yang dimasukkan boykot yang sebenar. Kena dengan hukum lah. Jangan hidup ni biar ikut hukum, jangan suka menghukum. Orang yang suka menghukum pasti tak ikut hukum. Orang yang ikut hukum dia tidak akan suka menghukum. Ikut hukum, insya-Allah tidak akan menghukum. Orang yang suka menghukum pasti tidak ikut hukum. Jangan senang-senang hukum ini Yahudi ni, Israel ni semua bantai semua di Israel katnya. Jangan. Walaupun ada ketikanya memang jelas, memang pada syarat nampak, pada fikihnya nampak jelas, ya silakan. Tapi kalau ada khilaf, bendanya khilaf, walaupun dia memainkan sentimen ni sentimen sebenarnya. Selagi mana tak ada hukumnya qat'i, jangan kita hukumkan seseorang itu. Sebab itu kita kena ikut hukum. Walaupun benda itu katalah yang telah diboykot sekarang kan, tiba-tiba ada orang Islam beli, dia tidak ada hukumnya qat'i kan. Kita macam itulah. Dia macam ni hanya mas sekalian. Kita kena tengok hukum. Dia hukum boykot sekejap sebelum kita tutup. Kita buat dosa kan. Yang lebih berdosa adalah orang tak solat. Ada kita boykot orang tak solat? Soalan. Mana lebih besar? Kalau ikut kan, kerana kita tak berkawan juga. Sedangkan yang tak solat itu juga musuh Islam. Jadi kita kena berpada-padalah dalam berbuat satu perkara. Kalau buatlah. Tapi jangan sampai kita mewujudkan dia. Itu jadi sebab tu Sidak Kupah tu ada ke umrah dan haji pun kena boykot juga. Haru biru. Tapi yang nampak sekarang ni masjid pun kena boykot juga. Memang jenuh nak kena kempen, macam-macam program nak kena buat tu. Subuh macam-macam lah nak kena buat. Antara tempat yang kena boykot dari dulu kini dan selama-lamanya nampaknya masjid lah. Dia kena boykot dia. Memang sekarang ni jangan ikut zaman meluahkan perasaan itu, ikut kita. Jangan kita buat satu perkara tanpa ilmu, perkara itu tertolak. Jangan kita bertaklid. Islam tak suruh kita taklid buta. Buat biar tahu, bukan sebab nafsu. Baik mas sekalian, wallahu alam, itu saja. Mohon maaf dari saya atas kekurangan, terkasa kata kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah mampu menyempurnakan perbahasan itu pada malam yang penuh barakat. Ulama pun kena hentam. Dah tentu-tentu lah yang mentam tu adalah alamak, bukan ulama. Sama ulama tak ada. Siapa berani hentam ulama, dia tu alamak. Alamak dan ada alamat lah tu. Ya, panjang lagi perbincangan kalau kita buka ni. Tak apalah, kita mesti setakat ni dulu. Untuk soalan baru naik tu, tak apa. Kita KIB dulu, kita sambung esok malam, InsyaAllah. Wallahualam. Aku lu qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.